Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukurkan Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini, pada hari penghulu pada segala hari, hari Jumaat yang mubarak ini, dan di dalam bulan Ramadan yang mubarak, kita pada pagi ini dapat bersama-sama dalam Tanya Ustaz pagi ini bersama-sama dengan para jemaah daripada Masjid Bukit Jelutong Shah Alam. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah sihat. Para penonton sekalian, kita pada pagi ini masih lagi berada di bulan Ramadan dan berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Tentunya di penghujung ini 1000 keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pagi ini kita terus mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam majlis ilmu kita pagi ini dalam Tanya Ustaz di TV9. Baik, pagi ini kita akan bincangkan satu tajuk yang saya ingat perbincangan pada pagi ini agak related dengan suasana kita yang sedang berpuasa, yang masih lagi di dalam bulan Ramadan. Tajuk yang kita pilih pagi ini ialah ambil hati. InsyaAllah perbincangan tajuk ini kita akan sama-sama kupas di sepanjang kita bersiaran pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa, kita akan mulakan perbincangan kita dengan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pagi ini para penonton yang berada di rumah, ya, yang sudah bersedia dengan mushaf masing-masing, juga yang berada di masjid di sini, boleh juga kalau yang ada mushaf lah, ya. Tapi nampak gaya semua hafal belaka ni. Baik, kita nak tengok pada surah Taha, ya. Surah Taha juzuk yang ke-16, ya. Barangkali boleh buka surah Taha. Dan kita nak lihat kepada ayat yang 42. Pagi ini ayat 42 sehingga ayat 47. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel. Fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Sadaqallahul azim. Maksudnya, pergilah engkau dan saudaramu membawa mukjizat-mukjizat pengurniaanku, dan janganlah kamu berdua lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati daku.
Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia beringat atau takut. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami atau ia akan melampaui batas. Allah berfirman, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu. Aku mendengar dan melihat segala-galanya. Oleh itu pergilah kamu berdua kepadanya, kemudian katakanlah bahawa sesungguhnya kami ini rasul-rasul dari Tuhanmu. Maka bebaskanlah kaum Bani Israel mengikut kami, dan janganlah engkau menyiksakan mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu membawa satu tanda, yakni mukjizat daripada Tuhanmu. Dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menurut petunjuk agama Allah. Maha benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang kita bacakan sebentar tadi merujuk kepada bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam bersama saudaranya Harun alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan Fir'aun. Dan pada masa yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang baik. Walaupun dalam konteks Fir'aun seorang manusia yang zalim, bukan saja sesama manusia, bahkan zalim apabila mengakui bahawa dia adalah Tuhan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam supaya berkata dengan perkataan yang baik kepada mereka, sebagai suatu simbolik bahawa dalam apa keadaan sekalipun seseorang perlu dijaga hatinya, walaupun dalam konteks untuk menegur, walaupun dalam konteks orang yang ditegur itu melakukan kesalahan. Tetapi Islam mengajarkan supaya kita berkata ataupun kita menegur tadi seboleh mungkin untuk menjaga hatinya supaya dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apatah pula kalau sekiranya dalam keadaan yang biasa, seorang yang tidak termasuk dalam golongan yang dimurkai Allah Ta'ala, maka sudah tentulah lebih-lebih lagi kita disuruh untuk mengambil hati dalam konteks perbuatan dan perkataan kita, sesuai apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Kata Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang menjaga orang Islam yang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Bukankah dengan tangan dan lidah manusia menyebabkan manusia lain disakiti? Maka sebab itulah Nabi pesankan kepada kita supaya dalam konteks kehidupan kita menjaga perasaan. Ya, sebab kadang-kadang masalah orang apabila kita berinteraksi sesama manusia, kadang-kadang dia akan menggugat hati manusia. Barangkali kalau sakit yang datang dari sebab tangan, itu satu yang boleh diubati. Tapi kadang-kadang sakit yang disebabkan lidah, maka dia boleh menyebabkan kerosakan pada hati. Jadi inilah tuan-tuan yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Topik kita ambil hati. Dan sejauh mana ambil hati ini dilihat sebagai sesuatu yang baik dalam Islam, atau dia barangkali juga dilihat sesuatu yang negatif menurut Islam. Jadi untuk ini kita buka soalan kepada para jemaah kita yang bersama-sama pada pagi ini yang meluangkan masa. Saya dipahamkan penuh kursi. Ada lagi kursi kosong? Ada ya? Silakan. Siapa soalan pertama?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhazir bin Hamzah daripada Ampang ingin menanyakan satu soalan. Tidakkah sikap ambil hati boleh dilihat seperti berpura-pura dan mungkin juga boleh menjurus kepada munafik?